Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama ahli kumpulan akan menemui seorang legenda dalam seni dikir barat iaitu Halim Yazid atau lebih dikenali dengan panggilan Abang Halim lah. Seperti yang sedia maklum, dikir barat ini merupakan salah satu budaya masyarakat di Kelantan sejak dahulu sehingga kini lah. Kita boleh melihat di sekitar Lembah Kelan dan juga banyak ada kumpulan dikir barat yang masih aktif membuat persembahan. Abang Halim, boleh Abang Halim ceritakan sedikit latar belakang Abang Halim? Okey, latar belakang abang ni maksudnya pasal hal-hal peribadi, nama. Okey, nama sebenarnya Abdul Halim bin Yazid. Tapi bila dalam dikir panggil Halim Yazid lah, ataupun dah ni orang semua panggil Abang Halim lah. Lahir tahun 90, 2024, umur dah 94 tahun. Asal dulu di Kelantan. Asal di sebuah kampung di Pasir Putih. Nama kampung tu Canggar. Orang tak kenal Canggar tu, orang tahu kalau sebut, orang Kelantan tahu kalau sebut kampung Gaah. Tu latar belakang peribadi. Lagi gapo? Latar belakang dikir, latar belakang pengajian akademik. Okey, pengajian akademik abang belajar sekolah rendah di Pasir Putih, sekolah menengah di Pasir Putih, masuk Universiti Melaya di Kuala Lumpur. Kemudian latar belakang kerja, abang kerja di Universiti Melaya daripada mula kerja sampai pencen sebagai pegawai kebudayaan Universiti Melaya. Kemudian Lani menetap di Bandar Baru Salak Tinggi di daerah Sepang. Okay. Dalam seni dikir ni abang tak erti nak royak. Pasal dalam seni dikir ni banyak sangat. Dia kena tanya. Nak hok mana? Kalau abang kecek hal dikir ni abang rasa 18 hari 18 malam pun tak habis. Jadi kalau nak hok mana tanya abang jawab. Dalam sebab sampai hari ni pun CV abang tu tak siap-siap lagi. Tak cekak nak buat, nak kena buat sekali, ada lagi hok tak lekat. Buat sekali ada lagi tak lekat. CV dalam dunia seni dikir hok abang terlibat lah. Assalamualaikum Abang Halim. Saya Muhammad Ahladi bin Arif. Saya nak tanya soalan. Okey, Abang Halim boleh cerita tak sebuah sedikit lah asal-usul dikir barat ni? Bermula daripada mana? Lepas tu dia berkembang lagu mana? Okay. Abang Halim boleh cerita? Okay. Baik, sebelum ni ramai ada orang tanya abang. Bahkan ini banyak lah kalau pelajar-pelajar dia tanya sejarah dan asal-usul dikir barat. Jawapan abang mungkin tak serupa dengan orang lain. Okey, bagi abang tidak ada lagi satu tulisan yang konkret yang kita boleh percaya tentang asal usul dikir barat. Abang akan bercakap dan percaya apabila ada tulisan di peringkat doktorat ataupun PhD. Selagi tidak ada tulisan yang bercakap pasal asal-usul di peringkat PhD, jadi abang tak boleh nak royak hok mana betul, hok mana tak betul. Abang cuma boleh royak ialah pendapat-pendapat orang tentang asal-usul dikir. Ini bukan pendapat abang, sebab pendapat abang tak tahu. Sebab apa? Abang tak buat kajian pasal asal-usul dikir. Kalau buat kajian pun, kalau setakat kajian master, abang rasa tak berapa kukuh. Abang boleh, pun abang kata tadi, abang boleh terima sebagai benda tu konkret, benda yang boleh diterima pakar apabila ada di peringkat PhD. Jadi, kalau tanya orang lain, macam-macam dia royak. Banyak sangat orang
cakap pasal asal-usul DK, ada orang kata DK berasal daripada selatan Thailand, ada daripada Pulau Tebu Naratewa, ada daripada ciptaan Mahlai Tapeng, ada daripada budak penjaga lembu, ada daripada orang Ulu ataupun orang asli di selatan Thailand. Ada daripada DK Labo dan banyak lagi macam-macam. Itu semua bagi abang hanya cakap-cakap saja yang tidak konkret. Walaupun mu royak tok nenek mu dulu, aku dan dengan Mahlai Tapeng, dia royak, dia cerita. Dan bagi abang tidak boleh terima sebagai satu benda yang betul selagi tidak ada di peringkat PhD. Jadi orang tanya abang, gapo asal di mana asal usul DK Barat? Abang cakap macam itulah. Abang cakap orang royak yang macam tu. Orang royak bukan semestinya betul. Dan ada banyak yang boleh dipertikaikan lagi. Jadi macam-macam, sebab DK Barat ni dah lama. Beberapa dekad yang lalu dia dah ada. Jadi semua hak kata asal-usul tu bagi abang hanya koyak-koyak saja ataupun dengar-dengar orang cerita saja. Abang pun boleh koyak-koyak. Okey. Koyak-koyak saja. Hak abang koyak ni tidak betul. Mungkin tidak betul, tetapi pendapat abang. Ada orang royak macam ni, dia kata saya pernah jumpa orang Malaysia. Umur dia 130 tahun dia royak saya. Adakah itu benar sebagai boleh kita percaya sebagai benar? Bagi abang tidak. Bagi abang tidak. Royak semua orang boleh royak. Orang ni boleh royak gitu, orang ni boleh royak gini, selagi tidak ada tulisan yang konkret, ilmiah yang konkret, kita tak boleh terima. Koyak-koyak bagi abang boleh royak lah. Tapi jangan kata hak abang royak ni betul. Abang hanya logik atas maklumat hak abang terima, pengetahuan abang dan beberapa perkara buku-buku hak abang baca dan sebagainya, abang ada boleh buat kesimpulan atas diri abang saja. Abang kira macam ni. Abang kira DK Barat ini kita umpama macam sebuah sungai. Kita ibaratkanlah, ambil contoh sebagai Sungai Kelantan. Okey. Sungai Kelantan, di mana Sungai Kelantan? Okey, adakah di Kota Baru? Adakah di Macan? Sebelum terjadi Sungai Kelantan, dia ada Sungai Lebih, dia ada Sungai Dapung, dia turun ke Sungai Kelantan. Menjadilah dia Sungai Kelantan. Bagi abang, DK Barat gitu juga. Untuk menjadikan satu bentuk DK Barat yang ada lah ni, dia terdiri daripada beberapa pattern persembahan kolektif. Dia ada lagu Joro, ada Ngaruk Kelantan, ada Ngaruk Yankee, dan ada Wabulan dan sebagainya. Itu learning hari ni diterima sebagai inilah form ataupun bentuk DK Barat. Assalamualaikum. Abang Halim, saya Zuhaimi. Saya nak tanya soalan ya. Pada pendapat Abang Halim, mengapa budaya DK Barat masih wujud sehingga sekarang dan perlu diteruskan lagi? Macam ni. Seni itu, termasuk DK Barat tu dia seni. Seni itu hidup apabila ada khalayak. Maknanya apa-apa seni, tak kira lah seni persembahan ke, seni tampuk, seni lukis ke, dia akan hidup selagi ada peminat ataupun khalayak. Apabila seni itu tidak diterima lagi oleh masyarakat, seni itu akan mati dan berkubur. Kerana dia saling berkait antara pengkarya ataupun aktivis ataupun orang seni yang buat seni itu dengan peminat ataupun khalayak dia. Okey, kalau khalayak ramai minat, maka ramailah orang seni akan naik. Tapi kalau khalayak dah mula tak ada, dah mula, contohnya ada beberapa lagi contoh, kita kata abang nak sebut contoh Rodak di Terengganu. Rodak di Terengganu lah ni memang kalau ada pun duduk di museum ataupun di bawah jagaan pejabat kebudayaan sahaja. Kerana dia tak ada khalayak. Okey, bila tak ada khalayak, membuat macam mana pun orang tak minat. Last sekali, kalau kerajaan nak hidupkan juga, maka dia habis duit saja. Sebab
Buat orang tak pergi. Buat orang tak pergi. Jadi alhamdulillah setakat ni DK ni sebenarnya antara seni yang baru. Antara seni yang baru yang tak sampai lagi 100 tahun kewujudan dia. Dan pada mulanya dia relevan ataupun diminati oleh oleh khalayak yang bahasa perantara dia ialah bahasa Melayu Kelantan Patani. Maknanya Kelantan dengan Selatan Thailand mengamalkan satu bahasa ataupun dialek. Dia orang ni minat DK kerana DK itu asalnya daripada bahasa ataupun dialek itu, dialek Kelantan Patani. Bila nak bawa keluar daripada itu, keluar daripada bahasa itu, maka ada kena buat satu sentuhan lain. Sentuhan lain itu adakah dia boleh mengekalkan nilai seni dalam DK. Sebab nilai seni dalam DK bagi abang yang utama sekali ialah seni katanya. Atau dalam bahasa lain, DK itu bagi abang terdiri daripada beberapa seni di dalam DK, beberapa bidang seni yang dibagikan oleh Barat. Barat membagikan seni muzik, seni sastra, seni tampuk, seni gerak dan sebagainya. Bagi abang, dalam DK bukan seni muzik yang paling atas. Dia adalah seni sastra yang paling atas. Seni sastra bermakna seni kata. Seni kata bermaknanya bahasa. Okey, bila bahasa itu nak masuk ke dalam masyarakat yang bahasa lain, itu agak rumit dan agak kompleks sedikit. Apabila kita ubah bahasa Malaysia, dialek Kelantan kepada bahasa Malaysia, nilai-nilai seni dalam bahasa itu dah mula berubah. Maka dia jadi macam tak sedap. Bila tak sedap, adakah orang boleh terima? Okey, setakat ni ia kekal. Abang nampak kerana pertama daya usaha aktivis seni itu sendiri, dia cuba buat supaya orang suka DK. Yang kedua, pihak-pihak kerajaan lah, tak kira lah RTM ke siapa, dia cuba juga buat supaya benda ni popular, dia orang tengok. Last abang nak beritahu yang dulunya seni DK itu kita tengok sebagai satu seni yang lain, yang kita tengok hok ni artistik, estetika seni itu yang kita tengok, yang kita hayati. Tetapi bila berubah tempat lain, hok lain yang dia tengok. Itu yang jadi riuh tu. Hok lain ke apa? Dulu bagaimana susunan seni kata? Julujunya orang ngaruk, butir kata orang ngaruk, falsafah di dalam ngaruk, susunan rima di dalam ngaruk, dan lain-lain lagu seperti Joro, Komatan apa semua. Itu yang orang tengok. Tetapi bila ubah, bila angkat menjadi seni persembahan lain, orang lain tak faham perkataan tu. Orang tengok apa? Baju comel, pakai kostum lawa. Gerak tari orang tengok yang lawa. Jadi hak tu bagi abang dah mula berubah. Maknanya seperti abang kata tadi, seni tu dia akan berubah mengikut masa dan tempat. Terima kasih Abang Alim untuk perkongsian maklumat tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi Abang Alim. Assalamualaikum, saya Syed Muhammad Akbar akan menyatakan kesimpulan. DK Barat adalah suatu permainan tradisional yang paling digemari oleh masyarakat Melayu di Kelantan. Ia wujud di kalangan masyarakat, biasanya di kampung-kampung dan pinggir bandar. Di dalam persembahan DK Barat terdapat satu kumpulan yang diketuai oleh seorang tukang karut dan Tok Joro. Mereka akan mengarut sambil berbalas-balas pantun dan diikuti oleh awak-awak sebagai suara latar dengan suara yang kuat dan lantang. Nyanyian dan muzik boleh mengubah sikap ke arah pencapaian peradaban yang bererti, di samping mempunyai aura tersendiri hingga boleh menukarkan emosi manusia menjadi terharu, sedih, pilu, gembira dan sebagainya. Hal sedemikian menunjukkan bahawa nyanyian dan muzik sangat rapat hubungannya dengan jiwa manusia.
Islam dari segi falsafah menyatakan nyanyian dan muzik haruslah bertujuan ke arah perbentukan peribadi dan sebagai tali perhubungan ketakwaan. Seni lagu asli merupakan salah satu cabang seni suara yang masih bertahan dan bertahta di dalam masyarakat Malaysia amnya dan kaum Melayu khususnya. Seni lagu asli ini mampu memberikan impak positif dalam membina dan melahirkan generasi pelajar yang komprehensif dan berbudaya. Seni lagu ini yang unik menjadi tarikan utama dalam terus memartabatkannya di persada dunia. Orang Kelantan, patut ya Malaysia. Sungguh siapa lewat kerja makan.